Semua hari ni saya nak share sikit berkenaan dengan masalah aircon pada kereta saya. Serata kereta itu kan mungkin masalah ni ada juga pada kereta-kereta lain, dan mungkin kita boleh sama-sama tengok apa masalah ni. Jom. So, apa masalah dia? Dekat driver side ni angin sejuk keluar, passenger side ni angin panas yang keluar. Itulah masalah dia. Walaupun kita dah set ni sejuk, tak pakai dual mode, masih juga sebelah passenger ni keluar angin panas. Okey. Sedikit berkenaan dengan sistem aircon ni. Kalau kompresor kita okey, dia punya gas okey, angin sejuk keluar, bermakna sistem aircon okey, tak ada masalah. Memang tak payah fikir pasal gas, tak payah fikir pasal kompresor, tak payah fikir sebab apa, angin sejuk keluar. Isu dia sekarang ni, kenapa angin panas keluar dekat passenger, dan tak jadi, passenger ni tak jadi sejuk sangat. Okey. So, mana datangnya angin panas dan kenapa ada angin sejuk? Okey. Angin panas ni tujuan dia, kalau kita laraskan, kita pun kalau tengok pelaras ni pun kita ada angin sejuk dan juga kita ada angin panas. Jadi bila kita perlukan angin panas, bila kita buka ke arah panas tu, flap dekat bawah tu, nanti saya tunjukkan sikit kena flap tu, dia akan buka, jadi lepaskan angin panas tu supaya dia akan capai suhu yang kita nak tu dengan lebih cepat, sebab dia campuran angin panas dengan angin sejuk. Kalau kita nak panas betul, kalau luar negara nak panas, kita buka maksimum macam ni, jadi semua angin panas tu akan masuk ke kabin, jadi akan panas ruang kabin ni. Okey, itu antara tujuan angin panas tu. Jadi majoriti kereta sekarang, kereta-kereta baru semua dia ada dual mode. Jadi belah passenger kita boleh laras nak sejuk ke nak panas, belah driver pun kita boleh laras nak sejuk ke nak panas. Jadi kita boleh ada dua option, sama ada kita nak sekali sama panas, sejuk panas, ataupun nak asing-asing kan. Kadang-kadang bini kita nak sejuk, kita nak panas kan. Jadi macam itulah. Jadi ada ruang untuk kita adjust ni. Itu modern ni, ataupun kereta-kereta baru sekarang ni semua datang macam tu. Okey, saya buat lakaran sikit macam mana sistem aircon ni bekerja. Kalau kita tengok, kita mesti ada blower, aircon blower, yang mana dia akan blowkan angin, ambil angin daripada kabin, blowkan ataupun ambil daripada luar, kita akan blowkan. Jadi bila blow, dia akan pecah kepada dua. Satu pergi kepada cooling coil ambil angin sejuk lah, angin sejuk coil ni, kompresor kita akan sejukkan cooling coil ni. Dan satu lagi angin pergi dekat hot coil. Hot coil ni yang nanti akan saya sharekan macam mana boleh dapat ada hot coil ni, macam mana dia boleh jadi panas. Okey, lepas tu hot coil ni, kalau kita tahu angin yang keluar daripada hot coil ni, panas lah. Panas dia akan pergi ke pergi ke driver side juga. Lepas tu satu lagi dia akan pergi kepada passenger side. Kalau kita tengok passenger side, dia akan pergi sini. Cooling pun sama juga. Satu dia akan pergi ke passenger, penumpang. Satu lagi dia akan pergi kepada driver side. Okey. Jadi dekat ujung ni, kalau kita tengok dekat ujung ni ada satu flap. Ada satu flap ni akan kawal kita nak angin panas ke ataupun angin sejuk. Jadi bermakna kalau flap ni tutup kat sini, kalau tutup macam ni kan, jadi angin panas tak boleh lepas, jadi angin sejuk saja akan pergi kat sini. Kalau kita tengok, jadi kalau kita nak panas, flap ni akan buka sikit, buka macam ni, jadi angin panas dia akan lepas keluar. Jadi jadi angin panas akan dapat juga dekat bahagian kat sini. Jadi kalau nak panas keseluruhan ni, flap ni akan tutup habislah. Tutup yang angin sejuk ni, angin panas saja akan keluar dekat sini. Sama juga dekat driver side ni. Jadi kita boleh kawal benda ni. Itulah tugas tadi yang pelaras tadi, kita nak, bila kita adjust ni, dia akan pada masa sama plunger ni ataupun flap ni akan bergerak mengikut keperluan yang kita adjust tadi. Okey. Berbalik kepada kes saya ni, bolehlah kita beranggapan kita ada masalah sedikit di bahagian flap, di bahagian penumpang ni. Sama ada flap ni tak tutup habis, ataupun dia punya plunger actuator dia dah rosak, dia tak boleh nak bergerak lagi, ataupun sentiasa terbuka kedudukan dia, ataupun ada kebocoran kat sini walaupun dia dah tutup, masih lagi angin keluar. Itu kita tak pasti. Jadi isu dia memang berada di sini. Jadi kita kena tengok apa masalah dekat sini. Jadi kita akan tengok secara dekat nanti macam mana benda ni bekerja. Macam mana dapat angin panas ni? Ada yang beranggapan ada kereta yang mungkin pakai heater untuk panaskan angin tu kan, tapi sebenarnya tidak. Macam mana dapat angin panas ni? Hot coil ni ataupun coil ni, angin air daripada radiator sana tu akan masuk ke dalam hot coil ni, lepas tu akan return balik pergi ke enjin. Maksud dia hot coil ni akan jadi panas sangat dekat bahagian sini. Sebab apa? Air radiator tu memang panas, dia masuk
dalam ni akan jadi panas lah. Jadi apabila blower ni hantar embus angin blower ni coil ni, jadi angin yang keluar daripada ni akan jadi panas lah. Panas akan bawa ke kabin punya tempat ni lah. Itulah teori dia ataupun macam mana angin panas ni wujud. Okey, ini actuator yang saya maksudkan tadi. Actuator yang saya maksudkan tadi, ini actuator dia. Lepas tu yang ni lah bahagian flap dia. Jadi saya dah uji actuator ni, dia bekerja dengan baik. Dia boleh bergerak, dia boleh pergi maksimum, minimum dan sebagainya. Mana actuator ni dalam keadaan baik. Dia tak ada isu pun dengan actuator ni. Ni keadaan actuator dia. Kalau kita tengok ni, dia ada datang kabel, dia ada datang dia punya tu. Dia akan gerakkan motor ni lah untuk gerakkan flap ni. Kalau kita tengok flap ni, ini dalam keadaan bawah sekali, yang mana angin sejuk saja akan lepas. Kalau macam ni, angin panas sahaja akan pergi. Jadi kalau tengah-tengah ni, mana kata dua-dua angin akan masuk. Angin panas masuk, angin sejuk pun masuk. Jadi kalau ni minimum ni masuk ke dalam keadaan macam ni, sepatutnya angin panas tak akan pergi kepada passenger side. Jadi saya tak pasti apa masalah dia sekarang. Ini adalah hot coil yang saya maksudkan tadi. Ni hot coil tu ya. Keadaan hot coil ni, dia akan pergi, ada dua pipe masuk tu. Ada masuk kepada aluminium coil tu, dan dia akan return balik pergi ke enjin. So angin akan masuk kat situ lah. Ini dua hose tadi yang saya cakapkan, dua hose daripada enjin punya air radiator tadi yang masuk ke dalam hot coil tadi ya. Dia akan masuk satu, return balik satu. Tu dia punya hose dia. Jadi untuk mendapat kepastian apa yang berlaku sebenarnya dalam flap ni, memang agak sukar disebabkan kedudukan cooling coil dan juga kedudukan box ni semua di bawah dashboard ni. Jadi mana kalau kita nak tahu apa berlaku kat dalam tu, sama ada bocor dan sebagainya, keseluruhan dashboard ni kena keluar untuk kita tengok apa yang berlaku dekat bahagian flap tu. Jadi pada saya agak tak berbaloi kalau kita nak buka ada whole dashboard tu, nak tengok apa benda yang berlaku kat dalam tu kan. Could be costly also lah, nak buka, nak kena keluarkan semua dashboard tu agak rumit lah, agak masa dan sebagainya kan. Jadi saya ada pendekatan yang terbaik. Mungkin tak pasti. Saya pun minta semua komen sama ada apa yang saya akan buat ni, sama ada boleh pakai ke tak boleh pakai. Apa saya akan buat, saya akan bypasskan air daripada radiator tu, daripada memasuki hot coil tu. Maksud dia tidak ada hot air lagi dalam kabin, mana sebab saya dah bypasskan dia punya air tu tadi, direct masuk dia, daripada masuk tadi akan terus balik ke enjin balik, jadi tak masuk pun dalam kabin. Jadi itu saya akan buat hari ni, dan kita tengok apa dia punya hasil. Dan saya tak pasti apa dia punya risiko, apa dia punya possibility, dan mungkin kalau ada siapa-siapa ada kepakaran, bolehlah share dan komen sikit dengan apa yang saya akan buat ni. Terima kasih.